Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Facebook Live Malaysia Advocacy for Myopia Prevention MAMP. Saya Dr. Duratul Ain, moderator bagi ceramah pada malam ini. Saya bertugas di bahagian Sains Kesihatan Bersekutu Kementerian Kesihatan Malaysia. Dari segi profesion, saya adalah seorang optometris KKM sejak tahun 2000. Baiklah, saya ingin memperkenalkan kita punya penceramah pada malam ini, iaitu Dr. Malisa yang bersama-sama bertemankan saya sepanjang bagi ceramah yang amat penting dan untuk perhatian kepada semua ibu bapa dan mungkin guru-guru, orang awam sekalian. Dr. Malisa Ami adalah seorang pakar perunding oftalmologi dan pakar mata kanak-kanak di Sunway Specialist Center Damansara. Beliau mempunyai ijazah perubatan dari Queen's University Belfast, United Kingdom dan mendapat kepakaran oftalmologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga telah menyambung sub-kepakaran dalam bidang pediatric oftalmology iaitu pakar mata kanak-kanak dan duling di University of Auckland, New Zealand. Dr. Malisa mempunyai minat yang dalam pencegahan dan pengawalan myopia di kalangan kanak-kanak. Selain kerja klinikal, beliau juga bersama saya di dalam MAMP dan memegang jawatan sebagai bendahari di dalam MAMP. Selamat datang Dr. Malisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. Ain. Terima kasih atas pengenalan yang sangat panjang. Terima kasih kepada rakan penganjur Malaysian Society of Ophthalmology dan Malaysia Advocacy for Myopia Prevention MAMP kerana menjemput saya untuk memberi sedikit pencerahan berkenaan myopia ataupun rabun jauh. Saya mula. Okay. Saya sebelum itu doktor, saya ingin memperkenalkan sedikitlah tentang MAMP ni ya. Untuk pengetahuan semua pendengar dalam Facebook kita, Malaysia Advocacy for Myopia Prevention merupakan program di bawah Persatuan Oftalmologis Malaysia MSO yang ditubuhkan, program ini ditubuhkan pada tahun ini 1 Julai 2021 untuk menimbulkan kesedaran awam terhadap rabun jauh ya, spesifiknya. Jadi sempena World Sight Day, hari sambutan penglihatan sedunia yang akan disambut pada 14 Oktober nanti, MAMP menyediakan beberapa siri ceramah bermula semalam 11 Oktober hinggalah ke 16 Oktober 2021 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua boleh follow dan like Facebook page kami, Instagram dan juga TikTok MAMP ya. Doktor, sebelum kita bermula, saya nak bacakan sedikit housekeeping ya. Untuk malam ini saya ingin maklumkan bahawa untuk sesi question and answer akan dibuka di penghujung ceramah ya. Untuk sebarang pertanyaan soalan, mohon penonton di YouTube ataupun Facebook kita letakkan di ruangan comments dan kami akan ada urus teti ataupun teknikal yang akan masukkan dalam ruangan kami di sini. Jadi saya akan bacakan soalan-soalan ini kepada Dr. Malisa untuk dijawab. Jika ada soalan yang kami tidak sempat jawab, kita akan jawab di dalam Facebook page kami nanti ya. Jadi sebab semalam kami dapat banyak sangat soalan yang menarik ya. Baiklah. Untuk mulakan ceramah pada malam ini, tajuk kita yang nak dengar sangat daripada Dr. Malisa adalah myopia atau rabun jauh. Apa yang perlu anda tahu? Sebab kita biasa sebenarnya dengar rabun jauh, tapi saya pasti ramai ibu bapa, guru-guru yang belum betul-betul faham konsepnya, bagaimana dia berlaku, apa tanda dan gejala. Jadi sebab itu kita jemput Dr. Malisa, seorang pakar mata kanak-kanak untuk mengupas lebih dalam tentang tajuk ini, doktor ya. Ya, Dr. Ain, terima kasih. So, saya akan mulakan dengan menjelaskan apakah itu myopia. Okey. Sedikit tentang apa itu myopia, doktor. Ya. So, untuk menjelaskan dengan lebih terperinci, saya menggunakan diagram ni ya. So, myopia adalah nama saintifik untuk rabun jauh, di mana seorang yang menghidapi myopia, dia tidak dapat melihat objek yang jauh, dia akan menjadi kabur, tetapi dia boleh melihat objek-objek yang dekat.
Okey, ini rentas diagram mata. Ini bahagian depan mata iaitu tingkap yang Luxina bernama kornea. Ini kanta mata dan ini bola mata dilapisi dengan lapisan retina. So untuk penglihatan yang jelas dan normal, cahaya perlu difokuskan oleh kornea dan kanta ke satu titik tepat di retina atau di makula untuk menjadikan image itu jelas. Dalam keadaan myopia atau condition myopia, titik fokus ni dia jatuh di hadapan retina. Kenapa ini berlaku? Dia disebabkan bola mata itu terlalu panjang ataupun sistem perfokusan mata iaitu kornea dan kanta terlalu kuat dan menyebabkan titik fokus tu di hadapan retina. So ini yang menyebabkan objek daripada jauh akan kelihatan kabur. Dan bagaimana ia diperbetulkan ialah dengan menggunakan kanta cekung dan titik fokus tu akan dialihkan semula ke retina dan menghasilkan image yang jelas. Okay. Dalam gambar rajah ini, so kita boleh memahami kalau dalam kanak-kanak, seorang kanak-kanak yang menghadapi miopia atau rabun jauh, bila dia membesar dan bola mata itu memanjang, miopia tu akan meningkat. Disebabkan titik fokus tu akan selalu jatuh ke hadapan retina bila bola mata memanjang. Ya. Okay, saya stop share ni dulu. Okay. Miopia ni merupakan satu kondisi yang biasa, yang kerap berlaku dan menjadi normal terutamanya di kalangan kanak-kanak yang tinggal di bandar. Selalunya orang memikirkan miopia ni biasa saja, boleh pakai cermin mata, tak ada masalah. Tapi tahukah saudara-saudari bahawa miopia atau rabun jauh ni dijangkakan untuk menjadi suatu pandemik global. So bukan sahaja COVID yang sekarang ni tengah menjadi pandemik global, tapi miopia juga ya. Dianggarkan seramai 2.6 bilion penduduk dunia menghidapi miopia pada tahun 2020 dan angka ini dijangka mencecah 4.9 bilion pada tahun 2050, iaitu 4.9 bilion ni ialah 50% daripada penduduk sedunia. So it's a big problem, masalah yang besar. Dan saya menjangkakan bahawa angka ni mungkin lebih daripada itu disebabkan pandemik COVID sekarang. Disebabkan semua orang, kanak-kanak berada di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, kurang pendedahan kepada matahari. So masalah miopia ni boleh meningkat ya dengan mendadak. Dan miopia ni juga telah menjadi masalah endemik di setengah-setengah negara di Asia Timur, seperti di China, di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan dan Singapura. Di negara ini seramai 80% murid sekolah rendah yang menghidapi miopia. So that sangat tinggi ya. Even WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia telah mengenal pasti bahawa masalah miopia ni adalah serius dan ia telah disenaraikan dalam penyakit mata kritikal yang perlu ditangani dalam program Vision 2020 WHO ya. Dan ini juga menyebabkan telah ditubuhkan suatu organisasi yang dinamakan International Myopia Institute pada tahun 2015. So it's suatu masalah yang besar yang akan berlaku. Yalah doktor, menarik intro doktor tu, lebih-lebih lagi bila doktor cakap rabun ni bukannya benda yang simple ya. Kita kena tahu bahawa ia akan menjadi satu benda yang pandemik satu dunia, bukan saja COVID, dan nanti tahun 2050 nanti setiap satu daripada 2 orang akan menjadi rabun. 50% of the population dunia akan menjadi rabun. Betul tu. Amat menakutkan, lebih-lebih lagi kalau kita fikirkan daripada anak-anak kecil dah rabun ya. Jadi doktor, soalan seterus saya, boleh tak doktor terangkan kenapa miopia ni ataupun rabun jauh ni dianggap masalah mata yang serius? Okey. Mula saya terangkan jenis-jenis miopia. Miopia ni ada 2 jenis. Nombor satu ialah simple miopia. Miopia yang biasa, di mana power kanta mata tu adalah rendah
selalunya kurang daripada -6 atau setengah orang panggil dia -600 ya. Dan satu lagi jenis ialah high myopia, myopia yang tinggi di mana power kanta mata melebihi -6 diopter. Bila power tinggi ataupun high myopia ini, dia boleh dikaitkan dengan komplikasi mata yang boleh menyebabkan kebutaan atau kurang upaya penglihatan. Yang ini ditemarkan sebagai pathological myopia. Kenapa ini berlaku? Sebab bila power melebihi -6, bola mata tu terlalu panjang. Selalunya lebih daripada 26.5 mm. So bila bola mata terlalu panjang, lapisan-lapisan mata atau retina itu menjadi nipis. So komplikasi seperti retina koyak dan retina lekang atau retinal detachment, dan kondisi seperti degenerasi makula, myopik dan glaukoma boleh berlaku. Masalah-masalah ini boleh berlaku pada umur 30-40-an apabila kanak-kanak tu setelah dewasa ya. So usia ni masih semasa usia yang produktif. So maka kalau berlaku dia boleh menjejaskan keupayaan untuk bekerja dan untuk melakukan aktiviti harian secara bebas. Right. Itulah kenapa dia serius dan perlu dikawal. Serius kan doktor, sebab satu tadi tu dia boleh mengganggu produktiviti lah seseorang kan bila jadi kebutaan. Lebih penting lah macam tu ibu bapa, penjaga, guru-guru kena ambil berat tentang masalah rabun ni. Sebab rabun bukan hanya melibatkan hanya kabur penglihatan tetapi boleh menjadikan buta yang kekal jika berlaku komplikasi seperti yang doktor sebut tadi ya, retina koyak, degeneration, glaukoma. Jika rabun tu dibiarkan tinggi tanpa kawalan. Sebab itu kita kena tahulah doktor apa tanda dan gejala untuk rabun ni supaya kita dapat kesan awal. Tolong doktor jelaskan tanda dan gejala tersebut. Ya, maaf ya. Okey. So tanda-tanda dan gejala ya. So ibu bapa ataupun penjaga kanak-kanak, guru-guru perlu peka kepada apakah tanda-tanda yang boleh boleh mengatakan seorang kanak-kanak tu menghidapi miopia. So selalunya bila untuk melihat jauh, kanak-kanak tu akan mengurutkan dahi, mengecilkan mata, dan menggosok mata sebab dia nampak kabur. Bila kita mengecilkan mata, it's like macam efek pinhole, macam cahaya mata tu dapat dikecilkan supaya dia dapat nampak lebih jelas. That's why kalau miopia, mata tu akan menjadi kanak-kanak akan mengecilkan mata supaya dia untuk menjelaskan penglihatan dia. Okey. Satu lagi, disebabkan miopia ni dia kena tengok dekat baru dia boleh nampak. So kanak-kanak ni akan datang dekat kepada skrin, kepada TV. So kalau dia tengah tengok TV, dia akan datang dekat. Kalau suruh dia duduk jauh, nanti dia datang dekat balik. So maknanya memang dia susah tengok jauh. Lagi satu, dia akan pegang objek dekat, macam buku dekat, main permainan toy ke apa ke, dia tengok akan bawa dekat kepada mata ya. Kadang-kadang kanak-kanak mungkin bila tengok TV dia boleh menolehkan kepala ya, menolehkan muka ke tepi, either ke kanan ke kiri sebab dia untuk mendapatkan penglihatan yang paling jelas. Ada petanda-petanda yang lain kalaulah ada masalah pembelajaran, kalau kanak-kanak tu lambat membaca ataupun sukar untuk bermain sukan yang memerlukan hand-eye coordination seperti badminton, dan ibu bapa perlu macam alert, mungkinkah ini masalah penglihatan dan perlu dibawa untuk pemeriksaan penglihatan lah ya. Okey, jadi kan sebab itulah macam selalunya kanak-kanak ni dia tak boleh beritahu kan yang mata dia kabur. Sebab dia selalu ingat bahawa mata dia, apa penglihatan dia tu sama juga macam apa kawan-kawan dia lihat. Jadi dia ingat benda tu biasa, sehinggalah kalau satu hari mungkin dia tak dapat menulis apa yang cikgu suruh tulis di papan hitam, di hadapan whiteboard asyik-asyik kena datang dekat dengan TV, barulah selalunya dah tahap power tinggi tu barulah dapat dikesan ya. Jadi ibu bapa, guru-guru penjaga kena take note apa yang tadi Dr. Malisa dah terangkan ya.
Semua tanda-tanda tu kalau kita tengok ada 6 lah, mengerutkan dahi, datang dekat ke TV, bawa objek dekat ke mata, menoleh muka ke tepi, ataupun susah nak bermain benda-benda seperti kekok lah kadang-kadang tu sebab benda yang kecil-kecil. Dan yang last sekali, lambat pembelajaran sebab dia tak dapat menerima input penglihatan tu seperti yang sepatutnya lah. 80% kan doktor sepatutnya daripada Untuk visual input pembelajaran. yes, betul. Ya, Okay. cara kanak-kanak kecil membelajar is melalui penglihatan. Is a visual aided, ya. Okay, alright. Jadi selalunya orang akan tanya, rabun ni sebenarnya nak kena tunggu sakit dulu ke kena datang cek mata doktor? Dia kata, so rabun tak sakit, so kenapa nak datang cek? Sakit ke tidak? Rabun ni memang tak sakit lah, tapi kanak-kanak tu tak dapat melihat dengan jelas. Tapi kanak-kanak seperti Dr. Ain kata, dia tak sedar yang tu kabur sebab dah dari kecil dia macam tu, sebab dia boleh nampak dekat, dan bila jauh tu kabur, dia akan tu normal. Penglihatan yang kabur tu is normal untuk dia, ya. Tapi kalau kanak-kanak yang besar, yang lebih besar, kadang-kadang dia boleh komplain, dia boleh kata yang dia sakit kepala. Kalau dia nak membaca ke, dia nak melihat jauh, is like dia boleh dapat sakit kepala lah. Tapi kalau sakit, selalunya tidak sakit lah. Walaupun kanak-kanak tu miopia ni tidak mendatangkan kesakitan, tapi amat penting untuk dirawat sebab penglihatan kabur, dia tak nampak dengan jelas. Ya? Dan untuk kanak-kanak yang kecil, kalau power tu tinggi, dia punya kabur tu kadang dekat pun kabur, dekat baru dia kena terlalu dekat baru dia nampak something. Kalau ni berlaku pada kanak-kanak kecil, dia boleh mendatangkan masalah amblyopia, iaitu mata malas. Ya? Dan mata malas ni is di mana proses pematangan di visual cortex, iaitu di bahagian otak yang memproseskan maklumat penglihatan ni tak dapat menjadi matang, dan jika tidak dibetulkan sebelum umur 7 tahun, takut penglihatan jelas tu tak dapat dirawat langsung, ya. Sebab otak dia kekal. dia kekal. Jadi macam tu kan. Jadi bahayalah doktor kan, bila sebab rabun ni tak sakit lah yang menyebabkan kita perlu cakna, kena ambil sentiasa tahu tanda-tanda dan gejala tersebut. Sebab khawatirnya apabila power tu, rabun tu melebihi 600 contohnya, telah menyebabkan mata malas macam doktor cakap tadi, dan menyebabkan susah untuk dapat penglihatan jelas semula, ya doktor? Walaupun pakai cermin mata, dan kalau terlalu lambat. Dan waktu itu tidak adalah ubat ataupun rawatan pembedahan sebagainya untuk nak bagi nampak jelas semula. Jadi take note tu ya untuk apa semua. Okey, doktor, soalan yang keempat saya nak tanya doktor ni tentang jenis rabun. Okey, sebab kita tahu kenapa ia bahaya tadi kalau tidak dikesan, dan doktor dah terangkan juga tanda dan gejala rabun kan. Sekarang ni kita tahu, adakah rabun ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja? Seperti penyakit lain, tentunya rabun ni ada faktor-faktor penyebab atau risiko dia. Jadi mohon doktor beri penjelasan tentang faktor-faktor untuk mendapat rabun jauh ni. Okey. Faktor-faktor risiko untuk miopia atau rabun jauh ni adalah beberapa faktor, kita panggil multifaktorial, ya. Boleh disebabkan genetik, keturunan, ataupun faktor persekitaran, ya, dan gaya hidup. So kalau salah seorang ibu bapa tu rabun jauh, anak dia memang ada berisiko untuk menjadi rabun jauh juga, untuk menghidapi rabun jauh. Kalau kedua-dua ibu bapa menghidapi miopia atau rabun jauh, dan risiko anak dia mendapat miopia tu lagi tinggi, ya. So itulah ada satu faktor genetik. Tapi kajian ada menunjukkan dua faktor utama yang berkaitan dengan kejadian miopia. Yang paling utama dan yang paling konsisten yang ditemui dalam kajian ialah kurang pendedahan kepada cahaya matahari, kurang keluar rumah ataupun keluar daripada bangunan lah, ya. Dalam bahasa Inggerisnya outdoor time.
Banyak kajian di beberapa negara telah membuktikan bahawa outdoor time, iaitu masa yang diluangkan di luar, disebabkan ada boleh mencegah myopia. Ini dipostulate, pengkaji-pengkaji menyatakan bila ada pendedahan kepada cahaya yang terang, iaitu cahaya matahari, terdapat penghasilan dopamin di lapisan retina dan di mata, dan ini akan menghadkan atau menghalang pemanjangan bola mata. So maknanya outdoor time ni, luangan masa di luar ni boleh menghalang, mencegah myopia, dan dia boleh juga menghadkan peningkatan dalam power kacamata rabun jauh ni. Okay. So dia punya cara ialah dia menghadkan pemanjangan bola mata. Ya. Faktor kedua yang utama ialah terlalu banyak aktiviti melihat jarak dekat. Dalam bahasa Inggerisnya dinamakan near work. Jika melakukan aktiviti jarak dekat atau near work ni secara berpanjangan, berlarutan, tanpa henti, seperti membaca buku secara intensif, bermain video games, menggunakan peranti digital seperti telefon bimbit, iPad, komputer dan laptop secara berpanjangan akan menyebabkan myopia atau menyebabkan myopia itu naik, ya. Dan kajian juga menunjukkan mereka yang rabun jauh selalunya mempunyai latar belakang akademik yang tinggi sebab suka banyak membaca, masa pembelajaran yang intensif. Ya. Risiko lain untuk myopia ialah bayi yang primatang yang mempunyai berat badan kelahiran yang sangat rendah. So bayi-bayi ini memang ada risiko untuk menghidapi myopia apabila dia membesar. Premature babies kan, baby yang lahir awal. Okay, tentang yang outdoor time dengan near work ni semua ni kita akan minta doktor ulas lebih lanjut esoklah doktor kan, nanti bila kita cara macam mana untuk mencegah. Yes, doktor untuk hari dan esok kita ada satu tajuk khas tentang dua ni, iaitu outdoor time, kepentingan outdoor, dan juga untuk near work activity dalam mencegah rabun jauh. Ya, so stay tune semua untuk esok. Kami akan bersiaran lagi. Ya. Saya menarik salah bila doktor cakap tentang apakah faktor risiko tentang myopia tu, sebab bertepatanlah sebenarnya bila tu relate kepada kita ni dulu pandemik, sekarang ni beransur pada endemik COVID yang masih lagi ada PDPR doktor. Jadi semasa kes meningkat dulu memang kanak-kanak ni tidak keluar rumah bermain pun tak boleh sebab PKP, dan memang hanya dalam rumah spend at least saya rasa 8 jam. Saya sepanjang kita pergi kerja tu, anak kita di rumah 8 jam, kita balik tengok komputer, kalau tengah guna handphone ataupun belajar, masih lagi belajar lagi, sambung lagi dengan benda-benda lain. Jadi tentunya lah faktor risiko yang doktor cakap tadi tu, near work, kurang outdoor time akan lebih bertambah lagi lah kan doktor, kesan signifikannya. Boleh tak doktor ulas sedikit tentang risiko rabun disebabkan faktor PDPR dan juga PKP ni doktor? Betul tu Dr. Ain. Sebab saya pun merawat beberapa kanak-kanak yang menghadapi rabun jauh atau myopia dengan rawatan pencegahan, dan bila mereka kembali untuk rawatan susulan baru-baru ni, memang kebanyakannya power kanta mata dia dah menaik, ya. So pandemik COVID ni seperti Dr. Ain katalah, dia disebabkan PKP, kanak-kanak jarang keluar rumah, mereka berada di dalam, kurang pendedahan kepada cahaya matahari, dan terutamanya mereka yang tinggal di kondominium, pangsapuri, sebab tak ada tempat untuk mereka keluar. Untuk mereka yang ada rumah, ada laman rumah, at least still boleh keluar dan boleh meluangkan masa di luar rumah. Tapi kalau mereka yang duduk di kondominium dan di pangsapuri ni memang tak ada peluang, ya. Lagi satu yang PDPR, kelas online ni, sebab setengah kanak-kanak PDPR dia mungkin sejam, 2 jam, tapi ramai juga yang ada kelas online, kelas atas talian ni selama 6-7 jam sehari.
ataupun lebih, sebab kadang-kadang dia ada online online tuition, online betul. mengaji, semua jadi online. Berhubung dengan kawan pun online, semua online. So dia punya screen time tu masa dengan screen digital tu bertambah ya. So yang ini menambahkan aktiviti new work tu, aktiviti jarak dekat, dan juga kurang pendedahan pada cahaya matahari, dan kalau sudah ada myopia memang boleh meningkatkan power myopia, dan kalau kanak-kanak yang tiada myopia memang ada risiko untuk menghidapi myopia. So sekarang ni kedai-kedai optometri boleh setelah dibuka dan boleh keluar, saya nasihatkanlah untuk ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang memakai cermata yang ada rabun jauh ni, pergi bawa anak cek penglihatan, at least kita nak detect awal supaya dia tak lebih teruk. Yelah, betul doktor. Jadi pesan tu memang bukan hanya di Malaysia lah, dia satu dunia ya, apabila berlakunya lockdown dan kurangnya aktiviti kanak-kanak ni lah disebabkan inevitable, kita memang kena patuh lah SOP kan. Jadi memang pernah kita ada kajian jugalah yang mengatakan tentang kuarantin myopia tu kan doktor, terma baru tu. Maksudnya sebabkan kuarantin ni kanak-kanak ni dapat myopia kan. Kuarantin myopia. Jadi kita perlu ikutlah saranan doktor tadi, ibu bapa yang ada faktor risiko ni untuk anak-anak dia cuba tengok dan ada tanda gejala, perlu bawa anak-anak ke pemeriksaan penglihatan lah di praktis optometri. Berbalik juga kepada bila doktor sebut tentang gadget usage kan doktor kan, walaupun kita tahu it is inevitable, memang tak dapat dielakkan. Takkanlah anak-anak duduk rumah langsung tak belajar kan, kalau tak belajar tak ada PDPR, dia mesti nak tengok juga TV, mestilah juga nak tengok benda-benda yang maybe movie ke YouTube ke apa ke, still juga ada juga cabaran ataupun kehendak untuk menggunakan gadget tu. Jadi bagaimana doktor nak bagi pencadangan ataupun saranan kepada ibu bapa di dalam nak mengawal penggunaan gadget ni di kalangan anak-anak mengikut umur lah mungkin? Okey. Ada beberapa tips lah. Satu, kalau nak jangka masa maksimum yang boleh diberi kepada kanak-kanak untuk menggunakan skrin digital. Skrin digital ni termasuk telefon bimbit, iPad, laptop, komputer dan TV juga ya. So kalau kanak-kanak berumur kurang daripada 2 tahun, dinasihatkan mereka tidak diberi langsung. Langsung tak boleh ya? Langsung tak boleh. Tapi sebelum ni disebabkan PKP, mungkinlah nak tengok video call dengan atuk nenek tu bolehlah, tapi sekarang dah boleh menziarahkan insya-Allah. So kalau umur 2 tahun dan ke bawah tak digalakkan langsung, sebab dia boleh bukan sahaja dia risiko myopia, dia boleh membantutkan perkembangan kanak-kanak tu ya. Kurang dia lambat bercakap, dia boleh lambat bercakap, dia kurang fine motor skill ya. So itu satu untuk kanak-kanak kurang daripada 2 tahun lah. Kalau kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun, tidak boleh melebihi 1 jam sehari. Ini pun saya dan kalau kanak-kanak lebih daripada 6 tahun tidak melebihi 1,5 jam ataupun 2 jam sehari. Tapi ini pun perlu dipantau dan hanya diberi 20-30 minit untuk satu sesi, bukannya 1 jam berterusan ataupun 2 jam berterusan ya. Dan saya selalu pesan kepada ibu bapa yang ada mempunyai anak-anak yang menghadapi myopia, kalau hari Isnin hingga Jumaat ataupun hari-hari persekolahan lah, setengah negeri dia Ahad hingga Khamis kan. Kalau hari-hari persekolahan di mana online kelas tu lama ya, saya nasihatkan agar kanak-kanak tu tidak diberi extra screen time ya. Kalau nak sangat-sangat pun mungkin boleh tengok TV satu episod je saya kata. Sebab kita kena cuba menghadkan ya. Dan kena diimbangi dengan aktiviti luar rumah ya. Kalau online kelas ni, kajian menunjukkan kalau banyak near work dan duduk dalam rumah, dia boleh diimbangi dengan melebihkan aktiviti luar rumah.
untuk mendapat pendedahan cahaya matahari ya. Dan disyorkan dalam satu hari sekurang-kurangnya 2 jam kena buat outdoor time, outdoor play. Tapi tak semestinya bermain, boleh tolong siram pokok bunga dekat luar, basuh kereta, basuh basikal, main basikal, macam-macam aktiviti mak ayah boleh, ibu bapa boleh fikirkan untuk menggalakkan kanak-kanak keluar daripada rumah. Sebab outdoor time ni bukan sahaja untuk myopia tapi untuk kesihatan fizikal kanak-kanak. Dia boleh membina otot yang lebih kuat, koordinasi, kalau main sports kan koordinasi yang hand-eye coordination tu lagi bagus. Banyak kelebihan jika kanak-kanak disuruh membuat perkara-perkara fizikal di luar rumah ya, outdoor play. Harap tu dapat menjelaskanlah. Dan kesemua kalau mereka ni menggunakan gadget pun perlu untuk kanak-kanak perlu sebenarnya ditemani lah dengan ibu bapa supaya dia tahulah apa cerita tu dan kita boleh explain adalah dia punya komponen di mana pengajaran tu dalam dia tak boleh sendiri interpret dan sebagainya kan doktor kan. Sebab penggunaan skrin digital ni pun dikaitkan dengan obesiti, dikaitkan dengan addiction dia boleh ketagih, especially kanak-kanak kecil. Kalau dia tak bagi dia tengok skrin, nanti dia akan mengamuk. Dan itu bila dah sampai tahap tu dan ibu bapa perlu peka, oh mungkin ini ketagihan, so memang kena hadkan. Ada control, tak boleh dibiarkan saja mereka bermain video game. Dan sebab sekarang video game macam-macam ada kan, takut ada yang keganasan, pendedahan kepada perkara-perkara isu-isu yang kita tak mahu untuk kanak-kanak kecil. Dan perlu ada break time lah juga antara kalau terpaksa dia kena buat online learning tu sejam, sepatutnya perlu ada break kan, di setiap 20 minit ataupun 30 minit kan doktor kan. Dia yang kita kata peraturan 20-20-20 of 2020. Besok kita akan lebih jelaskan dengan terperinci besok ya. Yes. Okey, menarik tu. Untuk kita tahu take note tadi tu tentang peraturan dah ada formula dah sebenarnya macam mana dari segi umur dan juga berapa tempoh yang diperlukan, hanya hadnya berapa yang dibenarkan ya. Itu satu guideline je ya, itu satu guideline je. Kalau kita boleh kurangkan masa lagi bagus. The less is better ya. Yes. Okay, itulah, tapi memanglah macam saya sendiri pun ada anak-anak di rumah, orang kata memang easy said and done lah kalau kita perlu orang kata betul-betul pantau macam saya sendiri pun kita install aplikasi supaya boleh block hours dan sebagainya lah. Memang perlu disiplin yang tinggi. Satu lagi saya pesan pada ibu bapa, masa dengan skrin ni atau kita panggil screen time ni untuk kanak-kanak patut dijadikan sebagai satu ganjaran, satu treat, bukannya satu yang given, bukannya macam dia boleh je tengok. Kalau boleh dia ada peraturan keluarga, dia kata yang actually screen time ni is a reward. So kalau dia dah buat kerja rumah, kalau dia dah tolong kemaskan bilik dan sebagainya, baru dia boleh dapat berapa minit untuk melihat skrin. Itu salah satu tips lah. Tapi it's easier said than done. Tapi kita sama-sama berusaha lah kan, berusaha untuk amalkan. Sebab memanglah kita tak nak anak kita end up dapat rabun jauh. Dan kalau daripada kecil-kecil lagi dah rabun jauh, ada potensi untuk dapat rabun jauh yang macam doktor cakap, yang jadi pathological, yang jenis boleh dapatkan kebutaan ya. Okay, so bila all things back to normal, kemudian apabila memang habislah pandemik COVID-19 ni, dah jadi endemik, kita harapnya bolehlah semua amalkan balik outdoor time 2 jam sehari ya, after school hours, kurangkan guna gadget untuk anak-anak kita. Okay. Kita dah ke soalan yang terakhir ni doktor, masa berlalu dah setengah jam. Soalan saya yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana nak kesan rabun. Sebagai optometris, kita tahulah apa dia, tapi cuba doktor terangkan kepada ibu bapa di luar sana, guru-guru yang mendengar ni, macam mana mereka nak kesan, tahu yang sebenarnya rabun ni nak kesan ni macam mana, selain tanda dan gejala tadilah.
Untuk mengesar rabun ni memang kena perlu pemeriksaan penglihatan. Tapi secara simpelnya kalau dekat rumah macam mana nak detect kalau ada papan yalah kalau macam dalam kereta, kalau tengok dalam kereta tu boleh tanya anak-anak nampak tak papan Klik tanda kereta plik. ke. Dia kata apa abjad apa abjad yang nampak, apa nombor yang dia nampak. Kalau ada papan tanda signboard dekat road tu kan ibu bapa boleh tanya apa tu dan kita boleh gauge lah, kita boleh judge anak tu boleh nampak jauh ke tak ya. Dan bandingkan kan kalau kita boleh nampak tutup sebelah mata kiri, Ya, kita betul. boleh nampak huruf A atau tekan tulisan kedai haiwan lah, kita boleh baca. Ini tanya anak kita boleh nampak tak? Pada jarak yang sama kan. Kalau dia tak boleh baca macam something wrong, kenapa dia tak Ya, nampak? betul. Dan kalau secara formalnya memang patut bawa ke kedai-kedai optometri yang ada pegawai optometri ataupun di klinik mata ya. Ibu bapa jangan risau kalau kanak-kanak tu tak pandai membaca lagi, tak kenal abjad lagi, tak kenal nombor huruf, sebab ada kaedah-kaedah yang pegawai optometri dan doktor pakarkan mata ya boleh untuk kita buat ujian untuk penglihatan, sebab ada bukan saja kad yang ada abjad dia, kita ada kad yang nak ada gambar dan ada matching. So jangan fikir anak saya tak pandai baca, tak ni tak boleh nak check. Tak, bawa je dan boleh dicek sebab dia ada clues juga, bukan sahaja membaca, ada clues, kita boleh tengok whether kanak-kanak tu kurang penglihatan atau tidak. Okay. Daripada baby pun kita boleh juga membuat ujian penglihatan dia. Betul. Dan kalau di kedai optometri tu, kalau mereka rasa mereka tak ada alatan ataupun mereka tak boleh nak buat, dia akan rujuk kepada klinik mata untuk doktor pakar mata membuat pemeriksaan penglihatan ya. So saya sarankan kalau especially untuk ibu bapa yang mempunyai miopia berapa jauh, bawalah anak untuk pemeriksaan awal seawal umur 3-4 tahun ya, sebab memang dia ada risiko untuk menghadapi miopia. Dan kalau ibu bapa dah nampak petanda-petanda rabun jauh di anak kanak-kanak yang berlaku pada anak mereka, ataupun mereka mengesyaki that penglihatan anak mereka kurang jelas, bawalah pergi untuk pemeriksaan penglihatan. Tak perlu tunggu 3 tahun kan, dia nampak tanda bawa je kan. Ya. So selalunya ada kalau untuk secara umum ya, untuk visual screening ataupun pemeriksaan penglihatan, ujian penglihatan disyorkan dilakukan pada kanak-kanak umur bila dia berumur 3-4 tahun. Satu lagi bila umur 6-7 tahun. Okay. So kalau normal then okey lah. Tapi kalau dikesan ada masalah penglihatan atau ada masalah rabun jauh dan mendapat rawatan cermin mata, dan rabun jauh ni ataupun miopia punya power kanta matanya perlu dipantau setiap 6 bulan. Nak tengok whether dia meningkat atau tidak ya. Sebab kalau ada peningkatan yang lebih daripada normal, then kita kena memikirkan rawatan-rawatan untuk mengawal miopia tu. Terutamanya jika miopia ini berlaku pada kanak-kanak kecil kurang daripada 6 tahun dan jika power kanta mata tu pada permulaannya sangat tinggi. Ya? Kalau imagine kalau kanak-kanak umur 4 tahun, dia punya miopia dah negatif 3 diopter ataupun setengah orang kata negatif 300 ya. So daripada umur 4 tahun tu bola mata tu akan memanjang sehingga dia mencecah umur 12 tahun, 14 tahun. So kalau dah starting dah 300, memang dia akan melebihi 600 bila dia dah umur 10 tahun ya. So that's why it's very important. Sangat-sangat penting. Penting kan untuk lebih-lebih lagi itu membuat ujian saringan penglihatan lah kepada kanak-kanak ni. Saya ingat dulu ada pesakit, kami buat saringan penglihatan di Tadika ya doktor. Umur 6 tahun negatif 800.
Jadi untuk pertama kali lah dia tak tahu pun, mak ayah tak tahu pun. Jadi kesianlah umur kalau masih kecil 800 lagi. tu memang tak nampak. Tak nampak. Memang takkan Jadi nampak. sebab Dia kena itu, datang dekat macam ni baru dia akan yes, nampak. jadi cikgu-cikgu selalu kata dia ni kurang confident, dia tak yakin, dia asyik tak datang sekolah. Dia kan sebab dia jadi kurang confident lah, kurang yakin terhadap diri dia sendiri. Itu memang ada kajian juga kan doktor, Ya. yang relatekan antara self confidence dengan kanak-kanak yang rabun tinggi ni. Ya. Satu lagi pasal rabun tinggi ni, bila dah rabun tinggi, cermin mata tu tebal. Cermin mata tebal kalau nak dapat yang nipis high index, dia mahal kos yang tinggi. So dia bukan sahaja masalah mata yang boleh menyebabkan kurang keupayaan ke ataupun kabur, tapi dia melibatkan kos juga. Ya? So Betul. it's better to mencegah daripada dia berlarutan sebab lah dia melibatkan kos dan bebanan ya kepada keluarga nanti. Dan yang paling kita ingin elakkan adalah daripada menjadi pathological myopia yang ada, yang doktor sebut tadilah, kebutaan yang kekal kesian pada kanak-kanak masa depan mereka ni. Okey, amat menyeluruh lah doktor. Dr. Malisa explanation, penjelasan yang orang kata komprehensif ya. Kita cover daripada awal tadi, apa tu myopia, macam mana dia berlaku, tanda gejala, faktor risiko, kesan PDPR, gadget ya. Dan sekarang ni okey, macam mana nak kesan ataupun nak bawa mereka untuk ujian penglihatan ya. Okey, jadi untuk yang cara rawatan yang lanjut dan cara untuk mengawal mencegah tu kita tunggu esok. Dr. Melissa dan saya kita akan bersiaran lagi. Kita akan kupas khas untuk dua topik ni lah ya. Okey. Saya rasa kita boleh teruskan dengan Q&A doktor ya. Ya. Saya check saya Q&A. Kat sini saya bacakan dulu apa yang ada dalam chat box. Alright, okay, nombor 1 ni ada soalan adalah bilakah umur paling sesuai untuk pemeriksaan penglihatan mata anak? Umur paling okey. Tadi kita dah cover lah tapi saya ulangi ya. Ulangkan. Okey, kalau secara umum kalau tak anak tu tak ada tanda-tanda yang dia tak nampak ke apa, selalunya bila lahir sepatutnya ada pemeriksaan ya untuk screen tak ada katarak, dan itu masa untuk lahir. Dan kalau boleh masa 6 bulan, bila bayi berumur 6 bulan, dia kena check apa yang dia melihat ya, dia bila menyusu dia bertentang mata dengan dengan ibu, bila ada objek dia melihat dan mengikut objek yang bergerak. Itu petanda-petanda yang bayi itu boleh melihat. Ya. Dan untuk cek, kalau untuk bayi 6 bulan juga cek yang dia tak ada juling, mata tu dua-dua mata straight, tak ada satu mata ke dalam ke satu mata keluar ya. Dan lepas tu selalunya saya kata tadilah umur 3 tahun ya, sebelum masuk sekolah tadika ya, umur 3 tahun patut menjalani pemeriksaan penglihatan untuk tahu, sebab ada setengah kondisi seperti rabun hanya boleh detect kalau kita check dia punya penglihatan ataupun juling. Kadang juling ibu bapa tak perasan ya, bila check dengan pegawai optometri atau dengan doktor pakar mata baru boleh menampak ada juling, sebab kadang-kadang ia juling macam juling air, very subtle dia tak dapat detect. Lepas tu kalau normal, then the next check is around 6 years old lah, sebelum pergi sekolah dan darjah 1 ya. Tapi kalau ada petanda-petanda yang ibu bapa rasa anak tu tak melihat, tak kurang penglihatan, ataupun ibu bapa ada rabun jauh myopia, boleh bawa anak cek penglihatan mata lebih kerap. Untuk saringan tu lebih kerap, mungkin setahun sekali ke ya. And then sebenarnya pernah dulu ada diwawarkanlah sebenarnya oleh IAPB, International Agency Prevention of Blindness, yang mengatakan bahawa sebenarnya kanak-kanak ni dia kena jadikan pemeriksaan mata pada umur 6 tahun sebelum masuk sekolah tu macam mandatory, dia macam pasport lah. Maksudnya selagi tak cek mata tak sesuai lah sebenarnya, lengkap lah checklist untuk ke sekolah tu. Jadi ibu bapa kena di negara Eropah, Amerika, di Australia, New Zealand memang dia ada childhood vision screening. Dia akan start umur
masa lahir, masa umur 6 bulan, dia ada doktor ataupun midwife ataupun nurse yang boleh check penglihatan pada umur 3 tahun. Dia memang ada checkpoint tu 3 tahun dan lepas tu dalam 6 tahun macam tu. So Malaysia ni belum lagi lah, tapi kita harap ibu bapa lebih peka untuk proaktif membawa anak-anak proaktif membawa anak-anak untuk saringan penglihatan. Ya. Okey, ada soalan yang kedua ni doktor, berbunyi saya rasa penglihatan dekat dan jauh kabur semenjak 1-2 bulan ni. Saya pernah cek mata di klinik optometri dan disah terabun dekat dan dinasihatkan pakai reading glass. Tapi lately ni saya rasa penglihatan jauh 3 meter dan further dah agak kabur. Saya rasa umur dia ini adalah mungkin umur 40 tahun ataupun 50 tahun ke atas lah ni doktor. Itulah, saya tak tahu ni umur berapa. Okay. So satu, kalaulah dia umur 30 tahun, 40 tahun, selalunya most likely individu ni dia ada kita panggil rabun dekat yang rendah, low hyperopic. So masa dia muda dia boleh compensate, mata tu boleh fokus, tapi bila dah 30 tahun 40 tahun dah penat, otot fokus mata tu dah penat, dia jadi rabun dekat tu muncul lah, ya. That's why dia kena pakai reading glasses. Lepas tu dia kata tapi lately dia nampak penglihatan jauh, iaitu intermediate 3 meter dan jauh dan lebih daripada 3 meter kabur. Could be kita panggil dah jadi macam eye strain lah, dia punya accommodative effort tu dia untuk fokus tu dah lemah, otot untuk fokus tu dah lemah, so that's why dia kabur untuk dekat dan jauh. So selalunya disebabkan kalau umur 30 tahun ni guna terlalu banyak handphone. Saya banyak pesakit yang datang disebabkan sekarang ni kita banyak guna handphone, telefon bimbit ni, so otot mata yang untuk memfokuskan mata tu dah penat. So that's why dapat rabun lagi awal. Kalau generasi mak ayah kita dia rabun dekat atau kita panggil presbyopia ni berlaku pada umur 50 60 tahun ke atas. Tapi sekarang ni dia dah awal, sebab kita banyak sangat guna mata kita untuk tengok dekat, Betul, otot mata ni pun boleh spasm, betul kan? Accommodation spasm. Ya. Satu lagi, kalau yang individu yang bertanya soalan ni umur yang 60. Sudah tua 60 tahun ke atas, mungkin could be masalah katarak. So saya syurkan pergi check baliklah, ya. Betul. Alright. Yang soalan yang seterusnya ni adalah ramai ibu bapa takut nak pakaikan anak spek mata pada umur awal sebab terlalu percaya pada mitos pakai power spek lagi power tu cepat naik. Cuba doktor ulas tentang ni. Ni memang mitos. Sebab seperti yang saya katakan tadi, bila kanak-kanak tu membesar, bola mata tu akan memanjang dan power, kalaulah dia rabun jauh, power tu memang akan meningkat. So bukannya disebabkan dia dah pakai cermin mata, power tu akan meningkat. Dia sebab memang proses miopia tu begitu, dari segi natural history. Dan kajian menunjukkan jika kanak-kanak yang menghidapi miopia tidak dirawat dengan cermin mata pada awalnya ataupun dirawat dengan power yang rendah, ini boleh meninggikan power mata tu lagi. Okay, is a factor to worsen the myopia. So tak payah takut that power tu akan meninggi, sebab memang kita akan expect dia meninggi sebab bola mata memanjang, tapi tolonglah bagi cermin mata pada anak itu sebab dia kabur, kesian dia. Kalau tak pakai cermin mata lagi, power dia akan naik. Ya, dan betul. akan menyebabkan dia jadi mata malas lah sebab tak pakai cermin mata dalam keadaan mata dia rabun, kan. Kan. Banyak kali kan bila kita bagi kanak-kanak cermin mata, dia pakai, dia baru tahu, wah sebenarnya terang macam ni rupanya. Siapa kanak-kanak yang menghadapi miopia ni, bila dia pakai dan dia nampak penglihatan tu jelas, dia akan suka pakai cermin mata. Betul. Sebab dia tahu dia nampak lagi jelas. Okay. Nanti esok kita akan jelaskan juga lah tentang sama ada full prescription, doktor, kan. Tak boleh under prescription, semua akan esok akan dijelaskan, ya. Okey, ada tak soalan lain? Saya baca kat sini, dia kata macam mana nak educate ibu bapa yang terlalu percaya pada mitos begini. Yelah, seperti saya kata tadilah,
kalau power tu akan meningkat dengan lebih tinggi kalau tak pakai cermin mata. Dan memang kena expect lah power akan meningkat semasa umur anak tu meningkat, sebab bola mata anak tu akan memanjang dengan growth dengan pertumbuhan pembesaran mata. pembesaran kanak-kanak itu Tetapi jangan risau, ada kaedah terkini bagaimana nak kontrol supaya power cermin mata tu tak meningkat dengan banyak. Ya. Besok kita dengar. Alright, ada satu soalan last ni saya nampak. Contoh kalau kita pandang sesuatu benda, keadaan yang lama akan nampak penglihatan tu mengembang. Itu pun salah satu myopia ke doktor? Ada soalan tanya macam tu. Dia nampak dia mula-mula agaknya terang tapi lama-lama jadi kembang. Kembang tu mungkin kabur kot. Okay, mungkin mengembang tu mungkin sebab dia mula nampak jelas, outline benda tu dia nampak jelas, tapi lama-lama outline tu dia tak jelas, dia kabur. Okay? Saya anggaplah itu yang maksud kembang tu. Tu kadang is dia dah mata tu dah penat. Accommodation ataupun otot pemfokusan mata tu dah penat ataupun mengalami spasm, so dia tak boleh maintain fokus tu. That's why penglihatan tu start jadi macam kabur-kabur ya. Kalau saya faham lah apa itu mengembang. Kalau sebab jaranglah penglihatan yang dia nampak objek mengembang, tapi saya faham mungkin dia maksudkan outline objek tu nampak kabur. Ya. Dan ikut juga umur yang bertanya ni, sometimes disebabkan ada dry eyes pun boleh jadi begitu. Betul. Dia pelbagai faktor lah. Macam mana pun kena jumpa dengan optometris ataupun doktor mata lah untuk pemeriksaan. Tak boleh guna ubat mata dan sebagainya tanpa pemeriksaan dari doktor. Okey. Salah satu lagi yang kita tak sentuh is sekarang ada banyak yang kita nampak di pasaran, di social media, pil-pil suplemen yang claim boleh merawat rabun. Memang tak ada. Kalau tak dah lama doktor pakar mata dengan pakar optometris gunakan untuk merawat rabun. Tak ada. Kalau sebaik-baik pil atau suplemen ni pun mungkin sebagai suplemen lah, sebab mungkin dia ada vitamin ke antioksida, tapi itu untuk menyokong kesihatan lapisan retina saja ya, bukan untuk merawat rabun. Sebab seperti saya jelaskan tadi, rabun ni satu masalah structural struktur mata. Either bola mata tu terlalu panjang ataupun kornea dengan kanta tu terlalu kuat, atau kornea tingkap yang jernih depan mata tu terlalu cembung. Okay? So tak ada pil atau ubat titis mata atau suplemen yang boleh menukar struktur ni kembali kepada normal. Ya? Bila dah berlaku, dia tak boleh reverse. Itu yang sebab kita nak stress myopia ni, kita perlu rawat dengan kawal, sebab bila dah berlaku, bila bola mata dah memanjang, kita tak boleh nak reversekan dia, so kita kena kawal dia. Okey. Okey, jelas soalan doktor, semua jawapan doktor tadi terhadap soalan tersebut. Menarik sangat. Saya rasa perkongsian pada hari ini. Terima kasih Dr. Malisa di atas masa lebih kurang sampai dekat sejam dah ni bersama dengan saya. Lastly, apa take home message doktor ataupun summary lah pesanan kepada semua pendengar pada malam ini? Okey. Satu, saya dah jelaskan that myopia ni akan menjadi pandemik global ya. Dan sekarang ni telah dipercepatkan oleh pandemik COVID disebabkan kurang pendedahan di luar dan juga aktiviti jarak dekat yang terlalu banyak ya. Myopia jika berlaku pada kanak-kanak jangan diambil remeh sebab risiko komplikasi yang boleh menyebabkan kurang upaya penglihatan. Sama ada dia boleh menyebabkan amblyopia ataupun komplikasi yang boleh ataupun komplikasi seperti retina detachment dan sebagainya ya. So dapatkanlah pemeriksaan penglihatan dan rawatan. Pencegahan adalah lebih baik, so bawa anak periksa penglihatan awal. Dan bagaimana untuk mencegah, seperti kita kata tadi, tingkatkan outdoor time, masa di luar rumah, dan kurangkan
hadkan aktiviti near work, aktiviti jarak dekat ya. Okay, I think secara itu kesimpulannya itulah the important points yang saya mahu share dengan penonton-penonton semua. Oh, Dr. Ain dah mute, tak dengar. Okay. Oh, sorry. Sebenarnya satu lagi soalan, tapi disebabkan kita kesetupan masa, saya akan jawab take lah. note. Kita akan jawab jawapan komen. ni. Yang dikata lepas pakai spek masih perlu rutin pemeriksaan rabun tu, sebenarnya dah jawab tadi pun ya. Okay, kita akan terangkan lagi lah nanti dalam page Facebook. Tamat sudah sesi ceramah daripada Dr. Malisa. Oleh itu saya sebelum bersurai lah, saya mewakili MAMP ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja pada malam ini ya. Mungkin technical nak share slide ke? Sebab kita ada beberapa siri ceramah lah. Okey, kat sini dah share slide. Yang pertamanya adalah tentang esok yang kita sebut. Tajuk kedua adalah berkaitan rabun jauh apa ada penawar atau tidak. So nanti kami akan berforum lah esok tentang tajuk ini. Kemudian yang seterusnya pada pukul 8 malam juga ya, adalah pada 16 hari bulan Oktober, iaitu sempena juga pada kemuncak lah kepada program MAMP. Tajuknya Myopia, a short-sighted problems needs far-sighted solutions. Yang akan disampaikan oleh Dr. Safinas Muhammad Chialdin daripada pakar kanak-kanak juga, pakar mata kanak-kanak daripada Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, dan Dr. Chung Yi Fong, Children Eye Specialist daripada ISEC, International Specialist Eye Center. 16 Oktober Sabtu 9 pagi. Ya. Kena ikut kami punya program. Dan pada hari yang sama kita akan launch Muse Adventure Outdoor Play during pandemic. Ini adalah siri pertama bagi video animasi MAMP. Sangat menarik. Saksikan bagaimana Muse ni seorang pula burung hantu yang ingin nak advocate for outdoor play bagi mencegah myopia. Okay. Alright, jadi akhir sekali terima kasih kepada semua, especially rakan penganjur Malaysian Society of Ophthalmology di atas penganjuran kepada ceramah pada malam ini, dan juga penaja utama kami pada malam ini iaitu SC Law. So thank you so much, dan jangan lupa like Facebook page kami Malaysia Advocacy for Myopia Prevention, dan juga kita ada Instagram Myopia Malaysia dan juga TikTok. Ya, alright, thank you. Ikuti kami di pautan-pautan tersebut seperti yang saya sebutkan. Alright, jadi Dr. Malisa, sharp dah 1 hour. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Saya harap semua penonton dapat mengambil manfaat lah. Yes, dapat banyak manfaat daripada hari ini. Okey, oleh itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera, selamat malam. Selamat menjaga mata penglihatan anak-anak. Jumpa esok. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.